Okay. Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya ada membawakan model Nissan Grand Livina tahun 2011. Okay. Ni kita balik pada sejarah dia. Grand Livina ni adalah satu compact MPV lah. Dia bukan MPV besar macam Stima, tapi dia lebih pada saiz 5+2. Dia punya saiz ni dalam kategori boleh dikategorikan sebagai model wagon. Dalam masa yang sama dia boleh jadi MPV 5+2. Dia compact MPV. Okey. Model ni dia asaskan pada tahun 2006, adalah relate daripada model dulu kita biasa dengar wagon Nissan LD Resort kan. Ni dia ada sinambungan dia. Dekat Jepun dia lancarkan pada tahun 2006, tapi dekat Malaysia antara 2008 hingga 2011. Lepas tu dia ada spek baru dia yang facelift lah. Yang tu dah keluar model baru. Tapi untuk Malaysia punya, kita ada model 1.8 dengan 1.6. 1.8 dia dia datang dengan spek tertinggi, dan 1.6 dia spek yang lebih rendah dan mampu milik. Cumanya untuk tahun 2008 dia ada bawa masuk dekat Indon, tapi untuk Malaysia dalam 2011 kalau tak salah saya, kalau silap tolong tegur dan komen di bawah. Dia ada keluar untuk crossover punya X gear. Yang tu memang 5 seat. Belakang dia agak pendek sikit. Dia punya engine pun 1.6. Dia tak dapat engine 1.8 lah. Untuk version dia ni, dia ada, kalau 1.6 dia ada manual dan auto, tapi kalau untuk yang 1.8 dia cuma ada hanya auto saja. Okey, kita pergi ke ruang samping dia. Okey, kita tengok dekat sudut samping dia. Ni sudut samping dia. Ni kereta Grand Livina tahun 2011 model ni. Dia punya sudut pandangan daripada sebelah pemandu lah. Kalau kita tengok dia punya tempat handle bar dia, handle grip dia ni semua dia dah chrome untuk 1.8 nya. Kalau 1.6 dia mesti pakai color sama dengan body. Tapi sebab yang ni 1.8, dia punya body dia berasingan sebab dia dah color chrome. Okey, dari segi dia punya tempat isi minyak dia, pembuka isi minyak dia ni dia berada di sebelah kanan. Biasa kalau kereta Japanese biasa sebelah kiri, tapi ada sesetengah kereta SUV memang sebelah kanan, tapi mostly kereta memang sebelah kiri, kecuali inilah di antara yang sebelah kanan. Okey, dari segi cermin belakang dia, ni yang buat kenapa kereta Grand Livina ni, orang biasa yang pernah memandu Grand Livina akan rasa macam bawa sebuah kereta sedan. Sebabnya kalau kita tengok wheelbase dia pun tak berapa panjang, satu. Yang kedua, tingkap belakang dia tak berapa besar. Jadi kita beranggapan seperti kita bawa kereta hatchback yang agak panjang. Sebab tu ada setengah boleh kategorikan dia sebagai wagon, dan dia MPV, compact MPV. Dia gitu. Okey, dari segi dia punya sport rim, yang ni dia dah pakai aftermarket punya sport rim. Ni sport rim saiz 15. Dia dah tukar kepada model TE37. Lepas tu dia punya belakang, cumanya model ni dia belum dilengkapi dengan disc brake untuk belakang. Dia hanyalah disc brake sebelah depan. Sebabnya biasa kita tengok macam Exora apa semua dah tukar disc brake belakang kan. Tapi sebabkan body dia masih cukup ringan, dia pun brake drum dia masih kuat lagi, dengan dia pun ada ABS. So okey lah, dia masih grip lah. Yang ni tak ada komplain lah. Saya pun dah bawa kereta ni walaupun dalam keadaan terpakai, tapi brake dia masih mantap. Dia punya pick up dia semua masih okey. Okey, kita tengok dia kat sudut belakang ni pula macam mana. Okey, kita tengok sudut belakang dia pula macam mana. Ni
rupa untuk impul punya. Kalau tengok nampak ni impul. Ni impul dia punya tulisan. Lepas tu yang model ni sebab dia impul version 1.8 punya, dia ada dia punya macam sayap Dia ada sayap dia, logo Nissan dekat tengah. Dari segi dia punya wiper dia betul-betul dekat tengah macam ala-ala macam Mini Cooper. Okey. Dan special dia punya spoiler design dia. Spoiler design dia ada tulisan impul kat sini. Dia ada tulisan impul. Lepas tu dia punya sensor reverse semua kiri kanan ada. Dia punya skirt dia ni pun impul punya design. Dia kira macam double lips lah. Lepas tu dia punya, kalau kita tengok dia punya buka dia mudah je macam tu. Bonnet dia pun space memadai. Dan kalau in case kalau nak bawa barang banyak semua, boleh turun. Kita boleh turunkan dia. Bawah ni semua dia punya toolkits dia apa semua. Memang macam ni. Okey. Semua untuk letak botol air, dia ada cup holder, dia ada 2 kat belakang. Cukup. Okey. Dari segi apa lagi kita nak terangkan, seat belt semua ada 2 sebab yang ni dia kategorikan 7 tempat duduk, 7 penumpang. Jadi dia punya dari segi dia punya seat belakang dia tu sesuai untuk kanak-kanak 12 tahun kan, tapi untuk jangka panjang perjalanan pun agak menyeksakan. Kalau macam nak pergi keluar makan dengan kawan, satu kereta 6 orang, boleh lah. Okey. Ni lampu belakang dia. And then dia punya signal dia kat sini. Yang ni dia punya lampu reverse dia. Yang ni lampu brake dia lah. Dia punya center brake dia pun kat sini. Dia tak ada lekat dekat spoiler ke apa, tak ada. Okey, dah, jom kita tengok sudut kiri penumpang. Okey, jom. Okey, ni sudut kiri penumpang. Kita tengok dia punya design dia semua sama je. Dia tak ada beza dengan yang sebelah kanan. Sebab kiri dan kanan takkanlah kiri kanan ada beza. Pelik kereta tu kan. Cumanya biasa kereta-kereta seangkatan dengan dia tak ada kunci untuk penumpang kiri. Tapi model ni dia masih mengekalkan ciri-ciri yang berada dekat kereta lama. Jadi memudahkan lah. Ada setengah teknologi yang dia datang menyusahkan, ada yang kadang dia datang dengan memudahkan. Ini kira dia memudahkan in case kalau kita tertinggal, kita punya kunci sebelah kanan rosak, kita dah tak pakai alarm, kita boleh buka manual daripada kiri. Okay, dari segi yang ni dia punya signal dia. Signal dia ni dia dah aftermarket lah, tapi design memang cantik. Dia LED, dia jalan pun cantik, color kuning. Dia punya LED kuning. Okey, lagi apa? Tu je lah. Kita pergi sudut ke enjin pula. Enjin kita tengok enjin dia macam mana. Okey tak okey? Cantik lagi ke tak? Okey, jom kita tengok. Ni ruang enjin bay dia. Ni enjin 1.8. Memang nampak kotor sebabnya kita nak tunjukkan kereta ni dalam kondisi stock second. Ada leaking tak leaking? Jom tengok. Ada leaking tak leaking, kita tengok. Ni barang pun ada banyak-banyak owner yang dah repair. Okay, untuk model-model terkini, ECU dia mostly dekat depan. Kenapa ECU dia dekat depan? Satu je jawapan dia.
Kalau kereta accident, dia akan cut off power engine terus. Engine akan mati. So kalau benda macam tu terjadi, dia tidak akan merosakkan komponen dalaman enjin. Satu. Yang kedua, let's say kalau ada fuse yang short, dia akan cut off terus. Dia kelebihan di kat situ. Okay, enjin ni 1.8, menghasilkan dalam lebih kurang 126 kuasa kuda, lebih kurang itu. Torque pun lebih kurang dalam 140, 150 gitulah. Enjin pacuan hadapan penuh. Okay. Model ni juga dilengkapi dengan sistem CVT. Dia power valve dia kalau tak salah, Nissan CVL lah. Itulah lebih kurang. Tu yang Grand Livina memang menjimatkan minyak. Biasa orang kata 1.6 dah jimat, 1.8 lagi sedap. Power ada, minyak jimat. Memang tak tipu. Saya dah bawa kereta ni, dah rasa power tekan ada, time kita nak memotong ada. Lepas tu time kita memandu biasa pun tak rasa macam membebankan enjin untuk bawa body. Dekat situ yang bagus lah. Okay. Kereta ni tahun 2011. Nak dijual pada harga 31,800. Tapi kalau ada buyer cash, tu kena calling dengan bos saya lah. Macam mana? Okay. Kita tengok bahagian dalaman pula. Macam mana dia punya ruang dalaman dia, dia punya kabin dalaman dia. Dah jom. Sudut dalaman dia. Ni kunci dia. Siapa yang tak pernah tengok kunci Grand Livina, dia kuncinya macam ni je, mudah je. Yang ni adalah button untuk alarm. Yang dua ni adalah yang tengah-tengah tu adalah button open, dan yang atas adalah button close. Okay, yang ni dia dah pakai semi immobilizer. Dia cocok je, dia alarm dah boleh baca. Okay. Ni dalam stock condition. Dia punya KM dia sekarang pun dah 232,000. Ni kereta tahun 2011. Okay, jom kita start macam mana. Ni dia punya radio dia masih mengekalkan original radio. Lepas tu dia punya ni dia punya on off, dia punya aircon lah. Dia ada climate control dia, sama dengan speed dia daripada 0, 1, 2, 3 dan 4. Jom kita tengok. Kompresor masih bekerja dengan bagus. Aircon pun masih sejuk. Dia punya speed dia, blower speed dia pun normal. Dia paling kuat. Ni dia punya second, masih okey. Dia tak ada istilah 1 dan 2 tu tak rasa. Ni 1 dia pun masih rasa, 2 dia pun rasa, 3 dia pun masih kuat. Sebab biasa kereta second kita kena perhatikan, kadang dia punya fuse dia ada masalah. Kadang speed 1 dengan 2 tu dia sama laju dia punya blower, speed blower dia. So kita kena tengok dia macam mana. Okey, yang ni masih molek. Okey, yang ni dia dah tambah alat untuk bacaan bateri, volt bateri. Okay, ni dia punya hazel light dia. Dia punya steering wheel dia macam ni, masih pakai original sebab model ni ada airbag. Okay, dia punya button ni adalah button untuk cermin. Dia tak ada auto flip ataupun button flip cermin, dia cuma ada adjuster saja. Ni fuse bawah sini. Yang ni adalah button untuk buka boot depan, sama dengan dia punya ni lah, pembuka minyak. Okey. Model ni dia masih menggunakan mechanical handbrake. Dia belum pakai auto handbrake ataupun foot brake. Macam sebab model selfie dia punya foot brake dia dah dekat bawah, dekat kaki. Dia dah tak ada kat sini. Tapi model ni dia masih mengekalkan. Lepas tu ni dia punya card holder dia dekat depan ada 2. Okay, kita tengok dia punya space dia. Tu dia punya drawer space dia masih okey. Dan dia punya lampu pun masih ada original. Okey. Ni dekat ruangan
passenger dia lah. Dia punya seat dia masih PU leather ke leather, tapi original lah. Dia belum ada buat apa-apa. Ni adalah stock condition. Cumanya dia dah biasalah normal car. Untuk used car dia kadang-kadang kan kat sini akan ada sikit defect daripada penggunaan harian lah. So dia punya wood panel dia tu dah makan sikit lah. Tu je lah. Dari segi dia punya lampu dia semua masih dalam keadaan standard. Dia model ni dia belum ada auto headlight, so dia masih manual. So tak ada masalah. Kalau in case cermin depan pecah ke, nak kena beli yang tukar set sensor ke, tak mahal lah. Tu yang boleh kita fikirkan. Okay, jom kita tengok dekat second row dia dengan third row dia macam mana. Okay, jom kita tengok kita punya bahagian second row dia. Okay, wood panel dia masih cantik untuk model yang dia punya second row dia. Ni pembuka pintu dia pun masih original condition. Ni dia punya seat dalaman dia, boleh tengok dulu macam mana. Yang special dia daripada Alza adalah dia punya aircon vent. Second aircon vent dia ada. Kalau Alza tak ada. Memang agak kat situ ada dia punya lebih dia lah. Lagi satu, dia punya seat dia pun boleh pakai armrest tengah ada. Ni armrest tengah dia pun ada kat holder, ada dua. Cumanya dekat tepi dia depan memang tak ada lah. Speaker ada 4 speaker. So dia dari segi keselesaan apa semua tak ada hal, tak ada masalah. Okay, kita jom kita tengok last row dia. Okay. Dia dah pakai model sliding untuk model ni. Kalau nak pergi ke last row dia, kita boleh tengok memudahkan lah. Bila dah ada sliding ni, nak pergi ke third row dia pun untuk kanak-kanak sesuai dan selesa. Okay, itu saja daripada kami NM Automotive. Jangan lupa komen, share dan subscribe. Serta kalau ada benda yang perlu kita perbaiki, boleh di komen di bawah untuk kami semua perbaiki. Lepas tu jangan lupa like dan follow saya punya page NM Automotive. Dekat situ kita orang akan share tips-tips penjagaan kereta ataupun perkembangan inovasi kereta terkini. Itu je. Okay, bye.